Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya tadi telah nyatakan bahawa dia mempunyai satu wire halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang mengalir melaluinya lebih besar daripada nilai fuse tersebut kan. Contoh di sini nilainya ialah 5 ampere sekiranya arus yang mengalirnya 7 ampere, 8 ampere kan, maksudnya yang arus yang tinggi mengalir, maka dia akan terputus. So bila putus, liter elektrik pun terputus, maka alatan elektrik terjaga, maksudnya tidak meletup lah. Okey, sekiranya wayar pada fuse itu melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Okey, itu fuse dan peranan fuse. Jadi dalam kehidupan kita seharian, nilai fuse ada bermacam-macam dan bentuk fuse juga boleh dibahagikan kepada dua lah di sini. Yang pertama fuse cartridge dan fuse wire boleh ganti. Jadi kalau dilihat yang berbentuk cartridge ni yang begini, maknanya kalau dia meletup ataupun dia terbakar, terputus, maka buang, sebab nilainya lebih kurang dalam 30%, 40%, 50% lah kan. Tapi ada satu lagi fuse yang mana yang boleh diganti. Maksudnya dia bentuk begini, biasanya berada di breaker kan, di ELCB di rumah kita tu. Di tengah-tengahnya tu ada wayar halus, wayar halus. Walaupun wayar halus ni terputus, kamu tidak boleh menggantinya begitu saja. Dia kena tahu bagi mereka yang mengetahui alatan elektrik, maka dia akan dapat mencari nilai lah berapakah ataupun jenis wayar yang patut diganti. Kamu tak boleh buat sendiri. Okey, so itu jenis fuse. Kemudian semua fuse termasuklah fuse cartridge dan fuse wire boleh diganti berfungsi sebagai alat keselamatan. Alat keselamatan tadi pun telah dinyatakan
dalam lita atau peralatan elektrik untuk melindungi wayar dan peralatan daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. Arus berlebihan ni kadang-kadang berlaku masa bila apabila hujan lebat, kilat sabung menyambung kan. Itu biasa berlaku. Kadang-kadang tak ada kilat pun, tak ada hujan pun, tapi mungkin bekalan daripada pencawang tu sangat tinggi kan, menyebabkan arus berlebihan yang akan melalui alatan elektrik tersebut. Okey, penentuan nilai fuse. Nilai fuse ialah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse melebur. Okey. Contoh wayar fuse 5A membenarkan arus maksimum 5A, 5 ampere untuk mengalir melaluinya, dan ada beberapa nilai fuse yang lazim ialah bermula dengan 1, 2, 3, 5, 10, 13, 15 dan 30A. Okey. Pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui satu lita dan peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi. Dia mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit. Ini penting lebih tinggi sedikit ni penting daripada arus maksimum yang mengalir melalui satu lita atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Contohnya sebuah cerak elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.3 ampere. Jadi sepatutnya dipasang dengan fuse dengan nilai 13 ampere. Okey. Mari kita lihat cabaran minda. Mengapakah cerak elektrik lazimnya dipasang dengan palam 3 pin yang mempunyai fuse 13 ampere? Kenapa? Ada sampai idea? Sudah tentu apabila alatan elektrik yang menggunakan konsep pemanasan, tak semestinya cerak elektrik mungkin alat pengering rambut, mungkin toaster, pembakar roti kan, mungkin oven kan, yang mana dia memerlukan kaedah pemanasan, jadi dia memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Jadi sebab itu apabila tinggi, dia perlu menggunakan dari segi keselamatan menggunakan palam 3 pin. Sebab di palam 3 pin dia mempunyai satu wayar, iaitu wayar pembumian. Sebab apa? Bila berlakunya arus yang berlebihan, maka dia akan disalurkan ke dawai bumi dan akan dibumikan. Dan di samping itu juga dia mempunyai fuse kan. Jadi fuse juga bertindak sekiranya berlebihan, maka dia akan menyebabkan fuse itu terbakar, terputus dan menyelamatkan alatan elektrik. Okey, mari kita lihat keselamatan dan penggunaan alat elektrik yang lain. Jadi kalau dilihat sini, tidak lain tidak bukan macam striker tu, dia menggunakan tenaga yang tinggi, maka dia perlu menggunakan plug 3 pin. Okey, palam 3 pin. Sebab apa? Sebab di dalamnya, kalau kita lihat, tu dia kan, di dalam palam 3 pin tu, okey, dia bukan saja ada wayar bumi, dia juga mempunyai fuse. Fuse ni biasanya 13A lah. Jadi ada dua lah kaedah keselamatan yang ada dalam plug 3 pin. Jadi sebab itu alatan yang menggunakan plug 3 pin jauh lebih selamat berbanding dengan yang 2 pin. 2 pin dia tidak ada wayar bumi, dan juga tidak ada fuse kan. Biasanya kalau melihat palam 3 pin tu, palam 2 pin tu dia nipis je. Okey, kemudian kita akan buat sedikit pengiraan. Okey, pengiraan fuse kita akan lihat dalam buku amali Okey, sila buka buku amali. Okey, buku amali muka surat 129 fungsi fuse. Okey, ini lita dia. Apabila berlakunya lita pintas, maksud lita pintas ialah apabila ada satu wayar antara A dan B Kalau dalam keadaan lita biasa, arus yang mengalir daripada bateri ni pergi ke fuse, terus pergi ke mentol dan switch begitu Tapi oleh kerana ada berlakunya lita pintas, bermaksud ada satu wayar di tengah di sini. Contohlah biasanya wayar yang bersentuhan dalam rumah kita bersentuhan, maka berlakulah lita pintas. So bila lita pintas, arus yang mengalir dia tak pergi ke mentol, dia ikut wayar ni tadi kan. Okey, so bila berlaku macam ni, nilai arus yang mengalirnya adalah lebih tinggi, yang menyebabkan fuse akan terbakar. Okey, itu peranan fuse apabila berlaku lita pintas.
Getar-getar bermaksud pengaliran arus elektrik tu lebih tinggi daripada biasa, maka dia akan putus. Okey, bila dia putus maka mentol kita pun selamat. Mentol tidak terbakar, maknanya masih boleh dipakai lagi. Okey. So bila dilihat di sini
sahaja. So 80 bahagi 240, 0.33. Jadi kita guna 1. Okey, guna lampu 40 watt. 40 bahagi 2.40 dapat 0.17. Pun kita guna 1 ampere. Okey, cukup lah tu. Okey, jadi itulah kaedah bagaimana kita mencari nilai fuse. Jadi jangan silap lah. Okey, fuse adalah peranti keselamatan. Fuse mencegah arus berlebihan daripada mengalir melalui litar dan merosakkan alat. Okey, nilai fuse sebagai satu alat ditentukan oleh nilai arus yang mengalir melaluinya. Nilai fuse sepatutnya sedikit lebih tinggi. Okey, ingat. So nilai fuse mestilah sedikit lebih tinggi. Bukan tinggi sangat, sikit. Satu fuse 5A digunakan dalam litar lampu melebur apabila kilat menyambar. Okey, bolehkah fuse itu diganti dengan fuse 3A? Tadi fuse 5 kan, tapi kita ganti dengan 3, maksudnya lebih rendah supaya lebih selamat. Jawapannya tidak. Berikan sebab nilai yang terlalu rendah untuk alatan berfungsi. Okey, Raja di bawah menunjukkan satu fuse. Apakah yang dibekali oleh angka pada fuse? So ada 13A. Okey, 13A. Nampak kan? So 13A itu ialah nilai fuse. Mengapakah fuse tidak dipasang pada dawai neutral? Okey, hal ini kerana peralatan elektrik masih menjadi hidup. Maksudnya masih ada arus apabila fuse terbakar. Jadi sebab itu wayar hidup, bukan wayar neutral, jangan dipegang sebab dia ada arus elektrik. Wayar hidup dah tentu ada arus. Wayar neutral juga ada arus, iaitu arus yang kembali ataupun keluar daripada alatan, daripada rumah kita kembali ke pencawang. Okey, nombor 6. Apakah diberikan dua fuse yang mempunyai nilai masing-masing? Okey, satu 2A, satu lagi 13A. So kita nak guna kepada cerik kan, yang berwatan 240. Berikan justifikasi. Okey, kita lihat kalau 13A, fuse bernilai 2A tidak sesuai. Kita akan guna 13A. 2A tidak sesuai kerana nilai yang terlalu rendah untuk cerik berfungsi tersebut. Okey, kemudian mengapakah radio dipasang fuse 2A? Jawapannya, radio dia bukan memanas, dia tak panas. Radio memerlukan arus elektrik yang kecil untuk berfungsi. Maka nilai fuse yang kecil diperlukan. Okey, jadi keselamatan dalam pengendalian elektrik. Okey, ada beberapa. Tenaga elektrik penting dalam kehidupan kita, namun kemalangan elektrik boleh menyebabkan kemalangan. Jadi ada dan merosakkan harta benda kita. Apakah dua kemalangan elektrik yang paling berbahaya? Okey, yang paling berbahaya ada dua. Sebenarnya ada banyak lah. Yang paling berbahaya ialah kejutan elektrik dan kebakaran. Apabila berlaku elektrik shock, kejutan elektrik, maka boleh menyebabkan kebakaran. Kalau rumah papan tu sekejap hangus habis. Nyatakan 3 punca utama kemalangan. Okey, lintas pintas tadi, arus berlebihan dan keadaan lembab atau penebat wayar yang rosak. Jadi sebab itu jangan digunakan kalau kata wayar itu telah rosak ataupun wayar itu telah pecah. Okay, ini contoh. Yang pertama sekali, tangan mesti dalam keadaan kering. Jangan basah. Keringkan tangan sebelum menyentuh switch. Kemudian tukar wayar yang baru. Tidak memasang terlalu banyak beban pada satu soket. Ini biasa kita buat ni. Cucuk kalau 10-10 boleh kan. Kemudian ni yang ketiga ni, pasang palang plastik untuk memasang palang 2 pin. Kadang-kadang kita suka apa kan, kita pandai kan, kita cucuk dengan pen lah. Kita cucuk, kita kangkang dia punya yang dua tu kan, untuk kita masukkan. Jadi elakkan. Kadang-kadang bila kita pegang begini, dia boleh menyebabkan shock ataupun kejutan elektrik. So itu kan di sini kan, kita cucuk yang atas, mana kita cucuk wayar. Okey, jadi gunakan palang plastiknya untuk cucuk di bahagian atas tersebut. Okey, itu di antara keselamatan yang perlu ada dalam pengendalian alatan elektrik. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi sila rujuk dalam Google Classroom. Di sana ada tugasan yang kamu perlu selesaikan. Okey, dengan itu juga sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.